Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 4? Selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran cikgu yang terbaharu. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 3.1 iaitu operasi asas wang dan standard pembelajaran 3.1.1 menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga RM100,000 dan 3.1.2 menyelesaikan ayat matematik tolak hingga 2 nilai wang dari 1 nilai wang dalam lingkungan RM100,000. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menambah dan menolak wang dengan betul dalam bentuk lazim dengan betul. Sebelum itu, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik tahun 4, muka surat 105, 106, 107, 108, 109, 110 dan 111. Baiklah, kita akan mulakan menyelesaikan soalan yang melibatkan operasi tambah wang tanpa melibatkan nilai sin. Cuba lihat soalan yang pertama. Untuk soalan yang pertama, ayat matematiknya ialah RM7,800 tambah RM7,800 tambah RM5,460. Untuk ayat matematik ini, kesemua nilai wang ini adalah dalam unit ringgit dan tidak melibatkan unit sen. Baiklah, untuk itu kita akan menyusun nilai wang ini ke dalam bentuk lazim. Dan untuk bentuk lazim kita pada kali ini, tidak akan ada unit ataupun tidak ada nilai untuk sen. Baiklah, kita menyusun RM7,800, kemudian tambah dengan nilai wang yang kedua iaitu RM7,800 dan nilai wang yang ketiga ialah RM5,460. Murid-murid perlu memastikan nilai wang ataupun nilai tempat bagi setiap digit adalah pada kedudukan yang betul mengikut nilai tempat sa, puluh, ratus dan ribu. Di sini ialah kedudukan untuk digit yang berada pada nilai tempat sa diikuti dengan kedudukan digit pada nilai tempat puluh. Di sini ialah ratus dan di sini ialah nilai tempat bagi ribu. Baiklah, seterusnya seperti biasa, murid-murid hanya perlu menambahkan kesemua nombor ini. Sifar tambah sifar tambah sifar, jawapannya ialah sifar. Untuk nilai tempat puluh, sifar tambah 6, jawapannya ialah 6. Untuk ratus, 8 tambah 8 sama dengan 16. 16 tambah 4 sama dengan 20. Untuk 20, sifar berada pada nilai tempat ratus dan 2 dibawa pada nilai tempat ribu. Seterusnya, tambah untuk kesemua nombor yang berada pada nilai tempat ribu. 2 tambah 7 sama dengan 9. 9 tambah 7 sama dengan 16. 16 tambah 5 sama dengan 21.
Untuk nombor 21, 1 berada pada nilai tempat ribu dan 2 diletakkan pada nilai tempat puluh ribu. Dan jangan lupa tanda RM pada mata wang kamu. Jadi jawapannya ialah RM21,060. Sebutan yang betul ialah RM21,060. Kita teruskan dengan contoh yang kedua, menambah wang. Untuk soalan yang kedua pada kali ini ianya melibatkan nilai wang tanpa nilai sen dan juga mata wang ataupun nilai wang yang melibatkan sen. Cuba murid-murid perhatikan untuk soalan ini, RM4,857 tambah RM23,156,75. Untuk nilai wang yang pertama iaitu RM4,857, nilai wang ini hanya melibatkan ringgit sahaja. Manakala untuk wang yang kedua iaitu RM23,156,75 melibatkan nilai ringgit dan nilai sen. Jadi, apabila murid-murid ingin menyusun ayat matematik ini ke dalam bentuk lazim, sila pastikan kedudukan nilai wang ini berada pada tempat yang betul. Kita akan mula menyusun nombor yang pertama ataupun wang yang pertama iaitu RM4,857. Jadi untuk RM4,857 hanya melibatkan ringgit sahaja. Jadi kita akan tuliskan dahulu 7 berada pada nilai tempat sah, 5 berada pada nilai tempat puluh, 8 berada pada nilai tempat ratus dan 4 berada pada nilai tempat ribu. Dan jangan lupa tanda RM. Jadi wang ini ialah 4,857. Disebabkan wang ini tidak mempunyai nilai sen, maka kita akan tambahkan nilai sen di belakangnya bermula dengan meletakkan dahulu titik perpuluhan, kemudian nilai sennya ialah sifar. Baiklah, kita teruskan dengan menyusun RM23,156,75 ke dalam bentuk lazim. Kita akan bermula dengan titik perpuluhan dahulu. Titik perpuluhan perlu ditulis sebaris. Kemudian kita akan menulis nilai sen terlebih dahulu iaitu 75 sen, diikuti dengan nilai ringgit bermula dengan RM6, RM50, RM100, RM3,000 dan RM20,000. Sekarang, cuba murid-murid perhatikan susunan wang ini dalam bentuk lazim. Ingat ya, pastikan bagi nilai wang yang tidak mempunyai nilai sen, murid-murid kena menulisnya dengan betul. Sekarang, mari kita cari hasil tambah nilai wang ini. Bermula dengan nilai sen dahulu. Sifar tambah 5 sama dengan 5. Sifar tambah 7 sama dengan 7. Murid-murid jangan lupa titik perpuluhan. 7 tambah 6 sama dengan 13. 3 di bawah, 1 di rumah puluh. Kemudian 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 tambah 5 sama dengan 11. 1 di bawah dan 1 lagi di rumah ratus. Kemudian, kita tambahkan nombor-nombor yang terdapat pada nilai tempat ratus. 1 tambah 8 sama dengan 9. 9 tambah 1 sama dengan 10. Sifar di bawah, 1 naikkan di rumah ribu.
Kita cari hasil tambah semua nombor yang terdapat pada nilai tempat ribu. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 tambah 3 sama dengan 8. Dan seterusnya, 2 pada nilai tempat puluh ribu dan tanda RM. Sekarang, hasil tambah RM4,857 tambah RM23,156,75 ialah 28,013,75 sen. Kita teruskan dengan mencari hasil tambah bagi ketiga-tiga nilai wang ini. Yang pertama sekali ialah RM6,932,86 tambah RM48,900 tambah RM10,973,42. Cuba murid-murid perhatikan nilai wang ini. Nilai wang yang pertama melibatkan ringgit dan juga sen. Nilai wang yang kedua hanya melibatkan nilai ringgit sahaja. Dan nilai wang yang ketiga melibatkan ringgit dan sen. Sekarang mari kita susun ketiga-tiga nilai wang ini ke dalam bentuk lazim bermula dengan nilai wang yang pertama RM6,932,86. Kita bermula dengan menulis titik perpuluhan terlebih dahulu. Perhatikan titik perpuluhan ini. Sekarang kita akan menulis nilai sen terlebih dahulu iaitu 86 sen diikuti dengan nilai ringgit iaitu RM6,932. Kemudian kita tuliskan nilai wang yang kedua iaitu RM48,900. Sekarang murid-murid kena berhati-hati untuk menyusun nombor ini disebabkan ianya tidak ada melibatkan nilai sen. Jadi murid-murid perlu meletakkan RM48,900 pada nilai tempat ringgit. Ringgit bermula di sini iaitu di bawah angka ataupun di bawah nombor 2 iaitu 0, 0, 9, 8, 4. 48,900. Jadi, untuk memudahkan ataupun untuk mengelakkan murid-murid tersalah dalam menambah nombor nanti, murid-murid perlu menambah di sebelah belakangnya nilai sen bermula dengan meletakkan titik perpuluhan terlebih dahulu. Kemudian murid-murid hanya perlu menambah angka ataupun menambah nombor sifar mewakili sifar sen. Seterusnya, kita akan menyusun nombor yang ketiga iaitu RM10,973,42. Seperti biasa, kita akan bermula dengan titik perpuluhan terlebih dahulu. Tuliskan titik perpuluhan, kemudian kita akan tuliskan nilai sen iaitu 42 sen diikuti dengan nilai ringgit RM3, RM70, RM900. Sifar kita tak perlu di situ, kita hanya tulis sifar saja dan RM10,000. Jangan lupa tanda RM dan gariskan bentuk lazim. Seperti biasa, murid-murid hanya perlu menambah sahaja nilai wang ini bermula dari nombor yang paling belakang sekali. 6 tambah sifar tambah 2 sama dengan 8. 8 tambah sifar tambah 4 sama dengan 12. 1 tambah 2 tambah sifar tambah 3, jawapannya ialah 6.
3 tambah sifar tambah 7 sama dengan 10. Sifar di bawah, 1 naik di nilai tempat ratus. Kemudian 1 tambah 9 sama dengan 10. 10 tambah 9 sama dengan 19. 19 tambah 9 sama dengan 28. Seterusnya, untuk hasil tambah bagi nombor yang berada pada nilai tempat ribu, 2 tambah 6 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16, 16 tambah sifar sama dengan 16. Jadi 6 di bawah, 1 naik pada nilai tempat puluh ribu. Seterusnya, 1 tambah 4 sama dengan 5, 5 tambah 1 sama dengan 6 dan jangan lupa tanda RM. Jadi jawapan untuk hasil tambah ketiga-tiga nilai wang ini ialah RM66,806.28. Cikgu ulang sekali lagi, RM66,806.28. Jadi untuk operasi tambah ianya agak mudah, cuma murid-murid kena memastikan murid-murid menyusun kesemua nilai wang ini dengan betul dalam bentuk lazim, terutama sekali sekiranya melibatkan wang ringgit dan sen. Okey? Kita teruskan dengan operasi tolak pula. Kali ini cikgu akan tunjukkan tolak wang yang pertama. Untuk soalan tolak wang yang pertama ini, soalan ini hanya melibatkan nilai ringgit sahaja, tidak melibatkan nilai sen. Jadi, soalan ini agak mudah. Seperti biasa, murid-murid hanya perlu menyusun sahaja nombor-nombor ini ke dalam bentuk lazim pada nilai tempat yang betul. Untuk RM77,200, kemudian tolakkan dengan RM56,600. Pastikan kedudukan setiap nombor berada pada nilai tempat yang betul. Seterusnya, murid-murid perlu menggariskan bentuk lazim dan carilah hasil tolak untuk nilai wang ini. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. 2 tolak 6 nampaknya tidak boleh ditolak kerana nilai 2 nilainya ialah lebih rendah ataupun lebih kecil. Jadi murid-murid perlu pinjam daripada 7. 7 bila murid-murid pinjam 1 tinggal 6. 1 yang murid-murid pinjam tadi bawa ke sebelah. Sekarang 12 tolak 6 sama dengan 6. Teruskan menolak untuk rumah nombor yang berada pada nilai tempat ribu. 6 tolak 6 sama dengan sifar. 7 tolak 5 sama dengan 2. Jangan lupa murid-murid tanda RM. Sekarang hasil tolak RM77,200 tolak RM56. Maaf, RM56,600. Jawapannya ialah RM20,600. Cikgu ulang, RM20,600. Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, RM85,000 tolak RM30,287,95. Cikgu ulang, RM85,000 tolak RM30,287,95. Untuk soalan ini, nilai wang yang pertama hanya melibatkan ringgit sahaja, manakala untuk nilai wang yang kedua ianya melibatkan ringgit dan juga sen. Mari kita susun kedua-dua nombor ini dalam bentuk lazim dengan betul.
sifar, 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 5, 8. Dan jangan lupa tanda RM. Untuk nilai wang ini, murid-murid hanya perlu menambahkan sen dalam bentuk lazim bermula dengan titik perpuluhan dahulu di sebelah belakang. Kemudian untuk nilai sennya ialah sifar. Seterusnya, untuk nilai wang RM30,287.95, murid-murid perlu menyusun ataupun menulis titik perpuluhan dahulu. Kemudian masukkan nilai sen iaitu 95 sen. Kemudian barulah murid-murid masukkan nilai ringgit bermula dengan RM7, RM80, RM200, sifar dan RM30,000. Seperti biasa, gariskan bentuk lazim dan murid-murid perlu menyelesaikan soalan ini bermula dari belakang. Sifar tolak 5 nampaknya tak boleh, murid-murid perlu pinjam sebelah. Nampaknya masih tak boleh lagi kerana nilainya ialah sifar. Murid-murid perlu meminjam pada nilai tempat sah. Nampaknya masih sifar. Pergi pinjam RM50, masih sifar. Pinjam RM100, masih lagi tidak boleh. Pinjam RM1,000, nampaknya murid-murid boleh meminjam daripada RM5,000. Sekarang RM5,000 bagi pinjam satu pada kawan, nilainya sekarang semakin berkurang menjadi RM4,000. Satu yang murid-murid pinjam tadi bawa ke rumah sebelah terlebih dahulu. Sekarang ulang proses menolak bermula dari belakang. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam sebelah tak boleh, pinjam sebelah tak boleh, pinjam sebelah masih tak boleh lagi. Pinjam sebelah, sekarang baru murid-murid boleh meminjam. Meminjam daripada jiran. 10 bagi pinjam 1 tinggal 9. Satu yang murid-murid pinjam bawa ke rumah sebelah. Nampak? Sekarang ulang sekali lagi proses menolak bermula dari belakang. Sifar tolak 5 tak boleh. Murid-murid pinjam sebelah tak boleh. Pinjam lagi sebelah tak boleh. Pinjam sebelah, boleh. Kalau boleh, murid-murid potong 10 bagi jiran pinjam 1 tinggal 9. Satu yang kamu pinjam tadi bawa ke rumah sebelah. Okey. Sekarang ulang sekali lagi proses menolak bermula dari belakang. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam sebelah tak boleh. Pinjam sebelah boleh. Kalau boleh, murid-murid potong. Sekarang 10 bagi jiran pinjam 1 tinggal 9. Satu yang murid-murid pinjam tadi bawa ke rumah. Ya, betul. Bawa ke rumah sebelah. Okey. Sekarang di nombor paling belakang sekali murid-murid belum tolak. Jadi ulang sekali lagi proses tolak tadi. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam sebelah boleh. Bagi kawan pinjam 1 tinggal 9. Satu yang murid-murid pinjam tadi bawa ke rumah sebelah. Beginilah proses apabila murid-murid meminjam daripada nombor yang berbeza nilai tempat. Murid-murid kena memastikan murid-murid menolak bermula dari nombor yang paling belakang sekali. Sekarang barulah murid-murid boleh menolak nombor-nombor ini. 10 tolak 5 sama dengan 5. 9 tolak 9 sama dengan sifar. Jangan lupa titik perpuluhan. 9 tolak 7 sama dengan 2. 9 tolak 8 sama dengan 1. 9 tolak 2 sama dengan 7. 4 tolak sifar sama dengan 4. 8 tolak 3 sama dengan 5. Dan jangan lupa
Rm. Sekarang untuk hasil tolak RM85,000 dengan RM30,287.95 ialah RM54,712.05. Murid-murid kena ingat ya, sebut betul-betul nilai sennya ialah 5 sen, bukan 50 sen. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Untuk hasil tolak bagi kedua-dua nombor ini ialah RM54,712.05. Kita teruskan dengan contoh yang terakhir. Untuk contoh ini, RM76,200.65 tolak RM5,100 tolak RM23,000.20. Okey murid-murid, sekarang cuba murid-murid perhatikan untuk nilai wang yang pertama. Untuk nilai wang yang pertama RM76,200.65 melibatkan ringgit dan juga sen. Untuk nilai wang yang kedua RM5,100 hanya melibatkan nilai ringgit sahaja. Dan untuk wang yang ketiga RM23,000.20 melibatkan nilai ringgit dan juga sen. Untuk tolak 3 nombor berturut-turut, murid-murid tidak boleh menolak secara terus dalam bentuk lazim seperti operasi tambah. Murid-murid perlu menolak wang ini satu per satu. Kita akan mula menyusun dua nilai wang terlebih dahulu, iaitu nilai wang yang pertama tolak nilai wang yang kedua. Baiklah, kita akan mula menyusun RM76,200.65 dalam bentuk lazim. Kita akan bermula dengan titik perpuluhan dahulu di sini. Kemudian, murid-murid isikan dahulu nilai sen terlebih dahulu, 65 sen. Kemudian nilai ringgit, RM76,200. Kemudian tolakkan dengan nilai wang yang kedua, iaitu RM5,100. Jadi, ingat ya murid-murid, murid-murid kena memastikan menyusun nilai wang dengan betul. Disebabkan RM5,100 tidak ada nilai sen, jadi murid-murid akan menyusun nombor pada nilai ringgit. Di sini, 0,015 tanda RM. Dan untuk nilai sen, letakkan titik perpuluhan dan tuliskan sifar. Tolak dan cari baki. 5 tolak sifar sama dengan 5. 6 tolak sifar sama dengan 6. Jangan lupa titik perpuluhan. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. 2 tolak 1 sama dengan 1. 6 tolak 5 sama dengan 1. 7 murid-murid hanya perlu menurunkan sahaja. Dan jangan lupa nilai RM. Sekarang kita akan menyusun nilai wang yang ketiga, iaitu RM23,000.20 ke dalam bentuk lazim. Untuk kali ini, cikgu hanya tuliskan di sebelah bawah sahaja. Okey, cikgu sambung. Tetapi cikgu selesaikan dahulu. Macam tadi, cikgu selesaikan dulu nilai wang yang pertama tolak nilai wang yang kedua. Apabila murid-murid dapat hasil tolak wang tersebut, murid-murid hanya perlu menyalin nilai wang yang ketiga, iaitu RM23,000.20. Bermula dengan titik perpuluhan terlebih dahulu, kemudian nilai sen 20 sen dan nilai ringgit. Sifar.
3, 2. Dan kita gariskan bentuk lazim untuk mencari baki yang terakhir. Kita akan menolak bermula dari nombor yang paling belakang. 5 tolak 0 sama dengan 5. 6 tolak 2 sama dengan 4. Jangan lupa titik perpuluhan. Seterusnya, 0 tolak 0 sama dengan 0. 0 tolak 0 sama dengan 0. 1 tolak 0 sama dengan 1. 1 tolak 3. Nampaknya 1 nilainya lebih kecil. Jadi 1 tidak boleh tolak 3. Apa yang murid-murid perlu lakukan? Murid-murid perlu meminjam dari 7. 7 bagi jiran pinjam 1, baki tinggal 6. 1 yang murid-murid pinjam tadi bawa ke rumah? Ya, bawa ke rumah sebelah. Jadi sekarang 11 tolak 3 sama dengan 8. Seterusnya, 6 tolak 2 sama dengan 4. Dan jangan lupa murid-murid untuk menulis RM. Jadi, hasil tolak ketiga-tiga nilai wang ini ialah RM48,100, 45 sen. Cikgu ulang sekali lagi. RM48,100, 45 sen. Okey murid-murid? Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, menentukan nilai tempat bagi ringgit dan sen dengan betul. Yang kedua, kamu sudah tahu menyusun ayat matematik tambah dan tolak wang dalam bentuk lazim dengan betul. Dan yang ketiga, kamu sudah tahu menambah dan menolak wang dengan betul. Pelajaran kita tamat di sini. Semoga ianya menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu seharian. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat, kita masih belum menang. Jaga diri, duduk rumah dan jangan lupa untuk menyiapkan kerja sekolah yang cikgu berikan. Jumpa lagi semua. Bye. Like, comment, share dan subscribe.